Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pengikut-pengikut kami di Master Kimia SPM. Alhamdulillah kita menyambung kembali tajuk yang terakhir dalam tingkatan 4 KSSM, iaitu bahan buatan dalam industri. Kita masih lagi dalam tajuk bahan buatan dalam industri. Jadi sebagaimana biasa, untuk kita mengikuti tayangan slide ataupun perbincangan seterusnya, suka cerita kita maklumkan sekali lagi bahawa kita menggunakan rujukan yang kita gunakan di sini, modul kami iaitu modul Master Kimia SPM tingkatan 4. Jadi modul ni boleh dapatkan daripada kami, terus daripada Telegram kami, berhubung dengan kami melalui Telegram kami Master Kimia SPM, ataupun boleh dapatkan daripada platform Shopee. Okey, untuk kali ini kita akan bincangkan satu lagi subtopik dalam tajuk bahan buatan dalam industri, iaitu subtopik yang kedua, kaca. Baik. Dalam tajuk ini ada 3 perkara yang pelajar perlu kuasai. Okey. Yang pertama, kita sama-sama lihat komponen kaca. Okey, kaca ini apakah komponen utamanya? Okey, komponen utama kaca adalah silikon dioksida, atau kita sebut juga silika, ataupun formulanya SiO2. Okey. Dan silikon dioksida ini atau silika ini biasanya kita dapati daripada pasir. Okey. Tapi kalau soalan tanya komponen kaca, pelajar kena jawab silikon dioksida atau silika, jangan jawab pasir. Sebab silikon dioksida ini biasanya kita dapatkan daripada pasir. Tapi tak semua pasir mengandungi silikon dioksida. Itu beza dia. Okey, itu dari komponennya. Yang kedua, apa yang pelajar perlu kuasai iaitu sifat kaca. Okey. Jadi untuk sifat-sifat kaca ni dia agak mudah, sebab pelajar boleh bayangkan kaca, di rumah kita ada tingkap kaca, ada botol kaca, ada bekas kaca, mudah je. Jadi apa sifat kaca ni? Antaranya keras tapi rapuh. Dia keras tapi kalau kita ketuk dia pecah, dia rapuh. Yang kedua, kaca ni biasanya lut sinar atau lut cahaya. Okey, yang ketiga, takat lebur, takat didih tinggi. Yang keempat, lengai terhadap tindak balas kimia. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam makmal, semua bekas-bekas untuk mengisi bahan kimia dalam makmal itu kita letakkan dalam botol kaca. Okey, yang seterusnya penempat elektrik dan haba. Kemudian tahan mampatan, kaca dia tahan mampatan, tapi kalau kita terus lagi mampat dia boleh pecah. Okey, itu antara sifat-sifat kaca. Kemudian yang seterusnya yang pelajar kena tahu juga dalam tajuk ini itu jenis-jenis dan kegunaan kaca. Okey. Jadi kita ada 4 jenis kaca dalam silibus kita ini, Okey. Jenis yang pertama, kaca soda kapur. Okey. Kaca soda kapur ini, selain daripada silikon dioksida, dia ada juga bahan tambahan iaitu kalsium karbonat dan juga natrium karbonat. Okey. Dan sifat dia, ini sifat kaca soda kapur ni, dia mudah dibentuk, tahan kepada bahan kimia, takat lebur dan takat didih yang rendah. Jadi kaca ni kaca yang paling murah lah kita kata. Jadi biasa digunakan untuk buat apa? Untuk buat botol, bekas kaca dan tingkap. Okey, ini kaca yang pertama. Jenis yang kedua, kaca silika telaku. Dalam kaca silika telaku ini, sifatnya takat lebur, takat didih yang tinggi. Dia lebih tinggi daripada soda kapur tadi. Lut sinar dan tahan haba. Dia lebih tahan haba berbanding kaca soda kapur. Di mana gunanya? Okey. Kalau dalam makmal, kaca silika telaku ni biasa kita buat alat radas, yang tidak perlu untuk dipanaskan lah. Bagi contoh silinder, tabung uji, kelalangkun, itu antaranya lah.
Kemudian jenis yang ketiga kita ada kaca borosilikat. Borosilikat, namanya borosilikat kerana di sini selain daripada silikon dioksida kita ada tambah satu bahan iaitu boron oksida. Jadi boron oksida maka namanya borosilikat. Sifatnya takat lebu, takat didih yang sangat tinggi. Dan sangat tahan haba. Jadi kaca ni kaca yang berkualiti lah kita kata tak, ya. Jadi biasa kalau di rumah itu di mana kita boleh jumpa kaca ni. Jadi kaca ni biasa digunakan sebagai alat memasak, ya. Mak kita biasa dia beli, ya. Kalau kita tengok mangkuk kaca tu, beli kat mana tu? Beli kat Langkawi. Beli kat Rantau Panjang, kan. Bebas cukai. Jadi biasanya kaca bekas kaca ni kita boleh terus panaskan tanpa pecah, ya. Kita terus boleh masak dalam tu. Contohnya di makmal biasanya untuk buat bika, tamu didih, ya, kita boleh panaskan dia tanpa pecah. Okey, dan kaca yang terakhir kaca plumbum. Okey, daripada namanya kaca plumbum, maka di sini dia ada bahan tambahannya iaitu plumbum oksida. Apa sifatnya? Ketumpatan dan indeks biasan yang tinggi, dan gunanya biasanya kita gunakan untuk membuat prisma dan barangan kristal. Jadi itu adalah 4 jenis kaca yang terdapat dalam silibus kita, ya, bahan buatan dalam tajuk bahan buatan dan instrumen tingkatan 4 ini. Jadi moga-moga, ya, 3 perkara ini, ya, ada dalam pengetahuan pelajar-pelajar. Ya, moga-moga nanti insya-Allah, ya, bila soalan keluar boleh jawab. Jadi sekarang itu saja untuk kali ini. Kita akan sambung lagi nanti dalam siri kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.